Okey, tuan-tuan dan puan-puan, selamat pagi, selamat sejahtera. Sementara kita menunggu tuan-tuan dan puan-puan, mohon isi kedua-dua link yang telah saya sertakan tadi. Alright, ada dua link. One is the system ID. Yang satu lagi adalah berdasarkan kepada form, create form tu. Sistem IB ni, siapa yang pernah masuk khusus IB ni, informasi dah ada. So klik saja kat undangan, information ada. Siapa yang kali pertama masuk sistem IB ni, kebanyakannya sistem tidak ada. Contohnya saya perlukan nama lengkap college, alamat lengkap, saya perlukan jawatan dan juga grade. Dua perkara tu supaya dapat saya daftar secara manual lah. So don't worry, saya akan update. Good morning Puan Norana Mustafa, good morning, welcome, thank you very much for your kindly help. Alright, thank you very much and for your presence also. So we expect to start at 10 o'clock, so pengarah will be at 10. Puan Norana, thank you very much Puan Norana. My pleasure. Dr. Kuna, saya rasa Tuan Pengarah dah masuk, Dr. Kuna. Ya, masuk. Kita ada 2 minit lagi lah untuk mula insyaAllah. Ya. Assalamualaikum Puan Hana. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Waalaikumsalam. Memperkenalkan Puan Hana Mustafa, Timbalan Pengarah Pembangunan Kejuratian dan Hubungan Industri, Bahagian Pendidikan Latihan Teknik Vokasional. Bersama kita pagi ni, alhamdulillah. Assalamualaikum Puan Nurhana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sihat ya Puan? Sihat. Alhamdulillah. MC lagi ni tapi sibuk nak kerja. Nampak ceria tu insyaAllah. Okey. Ya. Okay, Encik Ashraf pun ya, Encik Ashraf also ya. Right. Ya. Thank you brother. Assalamualaikum Cik Ashraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for joining us today. No worries, thank you for inviting us to No be. problem. Thanks Dr. Kuna. Yes, thanks Doctor. Okay, I think Dr. Kuna kita dah boleh mula kot sebab dah 10 o'clock dah. Okay, so ada lagi poin daripada dua yang sepatutnya kena admit tu. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, selamat pagi, selamat sejahtera. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Alright, dan saya juga ucapkan ribuan terima kasih pada Puan Norana dan also Dr. Muhammad Ali is here with us, dan juga terima kasih juga kepada Puan Pengarah Osmitas telefon and idea NEU pun daripada beliau juga, sebabkan kita mula dengan we have satu lagi program di bawah NTQL lawatan penandarasan institusi swasta. Maksudnya kita dah IB pun dah mula deal dengan institusi swasta untuk menganjurkan program-program ataupun kerjasama dengan mereka. So that's why kita perlukan satu NOU, bagaimana nak buat NOU, dan of course pakarnya adalah daripada bahagian teknik occasional, itu adalah kepakaran. So kita belajar daripada sini. So untuk tanpa melengahkan masa, saya silakan Ustaz Nik Ustaz Nik Abdullah bin Nik Abdul Kadir untuk memimpin bacaan doa. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kami menzahirkan kesyukuran kami kepadamu ya Allah. Kerana dengan izin-Mu jua kami dapat berhimpun pada hari ini dalam majlis perkongsian ilmu tata cara penyediaan MOU, NOU dan LOI yang diadakan secara dalam talian pada hari ini. Kami memohon kepadamu ya Allah, limpahkanlah taufik, hidayah, petunjuk dan inayah-Mu kepada kami semua, agar majlis ini menjadi majlis Engkau redai dan rahmati. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami insan yang sentiasa bersyukur di atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Jadikanlah kami sentiasa berusaha dengan gigih dan tekun untuk meningkatkan potensi dan prestasi kami serta menampilkan kepribadian yang luhur dan penuh integriti. Malah kami memohon kepadamu ya Allah, agar perkongsian ini menjadi pencetus sumber inspirasi kepada kami untuk bersama-sama mengerah keringat dan mengambiling tenaga bagi mencapai kecemerlangan. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah pekerjaan kami dan teguhkanlah pendirian kami dalam mendidik bangsa kami. Berikanlah petunjuk dan hidayah-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami dalam membuat keputusan mereka untuk kebaikan rakyat dan negara ini. Lindungilah negara kami dari segala bencana, terutama wabak yang melanda sekarang ini, agar kami dapat terus hidup untuk berbakti kepada agama-Mu jua ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Baik, terima kasih Tuan. Terima kasih Ustaz Abdullah bin Abdul Kadir. Yang dihormati Tuan Pengarah Institut Amiruddin Baki Kawanan Genting Island, Tuan Zainuddin bin Muhammad Noor. Yang dihormati Tuan Nurana binti Mustafa, Timbalan Pengarah Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknik Operasional, Encik Suraimi bin Haji Ridwan, Ketua Penolong Pengarah Unit Kerjasama dan Hubungan Industri. Alright, dan juga penceramah kita yang berusaha Dr. Muhammad Ali Alim bin Sirat, Pengarah Unit Kerjasama dengan Hubungan Industri. Alright, tuan-tuan dan perempuan, saya menjemput tuan-tuan dan perempuan ke pengongsian ilmu. 3 perkara yang penting di sini, iaitu Note of Understanding, Memorandum of Understanding and Letter of Intent. So rata-ratanya kalau di sini kami sebagai IB pun, kalau MOU semua kenal lah, sebab kerajaan selalu buat MOU dengan pihak luar. Tapi kalau Note of Understanding, Letter of Intent, sesuatu yang baru untuk kami ya. Dan untuk tu, tanpa melengahkan masa tuan-tuan dan perempuan, saya mempersilakan Tuan Pengarah Encik Muhammad Tuan Zainuddin bin Muhammad Noor untuk memberi sepatah 2 kata. Silakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi. Yang berusaha Dr. Kunalan. Yang dihormati Puan Nurhana binti Mustafa, Timbalan Pengarah Pembangunan Kejurulatihan dan Hubungan Industri BPLTV. Cik Suraimi ada? Yang berusaha Cik Dr. Muhammad Ali Alim bin Sirat, Penolong Pengarah Unit Kerjasama dan Hubungan Industri, Ketua-Ketua Jabatan, Dr. Eliana, Dr. Ashraf ada, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat mengadakan perkongsian ilmu tentang tata cara penyediaan Memorandum of Understanding, Note of Understanding dan Letter of Intent. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pihak IAB
khususnya Cawang Genting Highland memang akan mengadakan beberapa kita sedang dalam rangka proses ya untuk melatih pengetua dan guru besar. Bagaimana nak membuat kerjasama ya, di antara sekolah dengan pelbagai pihak, khususnya pihak-pihak industri. Malahan dalam kita punya NPQEL ni pun hari ni kita ada taklimat perantisan. Dan kadang-kadang kita ada yang kita ada ceramah daripada industri kepada bakal-bakal pengetua dan juga guru besar. Justru itu saya harap sesi perkongsian pada pagi ini dapat memberikan tunjuk ajar ataupun panduan kepada pihak IAB supaya pensyarah-pensyarah di IAB nanti boleh mengajar kepada pengetua dan juga guru besar bagaimana nak membuat MOU, NOU ataupun LOI. Dan sekarang ni kalau saya lihat di IAB ni, kita walaupun kita mengadakan kerjasama dengan pihak industri kerana dia ada dalam slot kita di NPQL itu, tapi dia lebih kepada one way lah. Satu hala je. Maknanya industri datang sini beri ceramah, bagi sesi soal jawab dan sebagainya. Jadi kita kalau boleh kita tak nak macam tu ya, kita nak supaya ada win-win situation. Apa benefit kepada IAB dan juga apa benefitnya kepada pihak industri. Barulah biasanya pihak industri akan memberikan kerjasama. Tapi kalau sehala je, kita je yang dapat benefit, dia tak dapat apa-apa, lama-lama dia akan melarikan diri lah. Dia pun tak nak beri kerjasama untuk jangka masa yang panjang. Jadi oleh kerana saya percaya BPLTV memang kita dulu ya dah mahir untuk membuat MOU, NOU, LOI ini. Jadi kita boleh kongsikan bersama. Kerana kita tahu di sekolah-sekolah pun ya mereka banyak membuat kerjasama. Dan kerjasama ni ada yang ada legal binding dan juga ada yang tidak ada legal binding. Jadi kita nak supaya apabila kita membuat kerjasama itu, bila dia pergi ke industri ataupun pergi ke mana-mana universiti ke luar negara dan sebagainya, perkara yang nak dibincangkan itu jelas kat situ. Jadi apa yang perlu dibincangkan. Jadi tak adalah baru nak tercari-cari apa yang perlu dibincangkan dan sebagainya. Jadi saya harap saya ucapkan terima kasih lah kepada Puan Nohana, Suraimi dan juga Dr. Muhammad ya, dan Dr. Muhammad Ali yang hari ini dapat meluangkan masa untuk berkongsi ilmu tentang tata cara penyediaan MOU, NOU dan LOI. Pagi ni sorry saya tak boleh cakap panjang sangat Dr. Gunang. Sebab ada meeting satu lagi ni, ada meeting dengan JKR. Pakai dua komputer ni. Jadi saya harap program hari ini dapat memberi manfaat yang besar lah khususnya kepada kita di IAB ni. Sebab satu lagi kan, bila kita nak mengajar pada pengetua besar, kerana di sekolah-sekolah menengah harian biasa ni, kita ada juga program-program yang melibatkan sekolah dengan industri ataupun sekolah dengan universiti ataupun sekolah kita dengan sekolah-sekolah lain, institusi pengajian pendidikan, institusi pendidikan sama ada dalam negara maupun di luar negara. Jadi kita harap selepas proses ini nanti kita dah ada satu framework lah ataupun ada satu panduan bila kita nak buat MOU macam mana, bila kita nak buat NOU macam mana, dan bila kita nak buat LOI macam mana bentuknya, dan apakah pengisian-pengisian ya, dalam ketiga-tiga tata cara ni ataupun ketiga-tiga memorandum yang kita nak buat ni. Jadi bila pergi ke sana nanti senang ya, pengetua dia dah ada garis panduan apa yang nak ditanya, apa yang nak dibincangkan dan apa yang nak ditulis ya dalam nota kerjasama tersebut. Jadi itu sajalah ya pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dan saya harap program pada hari ini akan berjalan dengan lancar. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Okay, terima kasih Yang Berhormat Encik Zainuddin bin Muhammad Nur, pengarah IAB Cawangan Genting Highlands di atas perkongsian tadi. Memang asal kita pun tuan-tuan dan puan-puan, selanjutnya daripada MOU ni, kita akan bina modul pengurusan pada modul pengurusan tata cara penyediaan MOU, NOU dengan LOE, memandangkan pihak sekolah juga dah mula buat jaringan dengan jaringan di luar. So itu akan jadi ini akan jadi langkah pertama lah. Kita nak belajar dulu daripada bahagian teknik dan vocational. Lepas tu terusnya kita akan bincang bagaimana kita nak menguruskan modul dan sebagainya. Okey tuan-tuan dan puan-puan, thank you Tuan Zainuddin. Okey tuan-tuan, sebagai talimat untuk saya dah share dengan tuan-tuan dan puan-puan dua link saya dah share. One is in the Google Form, alright, dan satu lagi adalah sistem IAB. So sistem IAB kalau tuan klik terus akan dapat staff dengan bukan staff, kalau occasional tekan staff termasukkan IC ya. Dan siapa yang pernah mengadai kursus IAB ni, automatik maklumat tuan-tuan dan puan-puan akan ada dalam sistem IAB. Siapa yang kali pertama masuk dalam kursus bersama dengan IAB ni, saya perlukan maklumat lengkap lah. Itu saya sertakan bersama-sama dengan Google Create Form tu. So dalam Google Form tu saya nak pastikan tuan-tuan masukkan alamat college. So saya akan daftar one by one. Walaupun ada 100 orang di sini, awak daftar one by one. Okey. Dan sekarang grade, jawatan dengan grade kan. Dua perkara tu adalah penting. Dan juga IC number untuk rekod kan, tuan-tuan dan puan-puan. So this is the link yang saya perlukan. Kan? Okey, tanpa melengahkan masa, saya silakan Dr. Muhammad Ali, selittle bit tentang Dr. Muhammad Ali ni. And I think kita mula conversation dengan Dr. Muhammad Ali 9 hari bulan Januari dalam phase bulan. And setiap minggu kita communicate dengan Dr. Muhammad Ali, and very committed man and very enthusiastic man. And every time he will update to me what is the progress. Dan saya rasa hampir semua PowerPoint beliau dah ubah for this particular course. Okay, so thank you very much tuan-tuan dan puan-puan. And this man, saya rasa dia boleh cakap semua bahasa. He also can talk Chinese, so tuan-tuan perlukan nak tanya soalan apa-apa, you may, you can use all the language. And I don't know whether he understand bahasa Tamil or not, but along the way I will teach him lah. So our friend can talk in converse very well in bahasa Mandarin, and also in English and also in Malay. Alright, tuan-tuan dan puan-puan. I was wondering how come Dr. Muhammad Ali ni boleh masuk college vocational, because I tengok the background dari segi education, all are in apa orang kata dalam special art. He supposed merupakan degree dalam arts in English, diploma pendidikan, okay, and also PhD dia buat di Australia and various department, and saya nampak semuanya dalam special education. Tapi I wondering why enter college vocational. Mungkin disebabkan posting pertama beliau merupakan di college technical school lah. He was an English teacher at technical school. So, mungkin itulah sebabnya beliau berada di college vocational now. I'm just guessing So sekarang beliau merupakan penolong pengarah, penolong pengarah di unit kerjasama dengan dan hubungan industri. Dan tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, jabatan kami di Institut Amiri Baki ini merupakan jabatan kerjasama luar dan antarabangsa. So we are in line with Dr. Muhammad Ali's department also. Dan bersama dengan kita hari ini, ketua jabatan daripada semua ketua jabatan kerjasama luar dan antarabangsa daripada MSTEC, IAB MSTEC, IAB Utara, IAB Genting, IAB Sabah dan IAB Sarawak. Dan saya juga tengok list nama tadi, bila awal-awal masuk, kita ada peserta daripada seluruh Malaysia, even Sabah Sarawak also there. Begitu juga College Vocational daripada Pulau Pinang, very happy. I also daripada Pulau Pinang, so I address, tadi saya nampak dia libur tebal balik pulau. So please join us, I'm very happy tuan-tuan dan puan-puan. So ini akan jadi satu collaboration di antara IAB dengan bahagian teknik. So untuk ucapkan ribuan terima kasih, I must thank you Puan Orana. Walaupun tak sihat dan sebagainya, she still with us. I'm very happy, and setiap kali bila saya respon dalam WhatsApp, she always respond. That is very good. Dan juga saya tak akan lupakan ketua penolong pengarah kita, Encik Suraini bin Adi Ridwan, mungkin terlalu sibuk. I think he said you will join, mungkin dia akan pada akhir sekali Alright, tanpa melengahkan masa, I send it to pass it over to Dr. Muhammad Ali. Doctor, it's all yours.
Alright, so you can manage everything. You want to take break 5 minutes, everything, all yours. So you need any help, please. Alright, Doctor, I can pass it to you. Okay, lovely. Thank you Dr. Kunalan. Nice speech and nice address this morning. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih bacaan doa seperti tadi oleh Encik Nik Abdullah dan Dr. Kunalan sebagai moderator, dan saya address salutation saya dimulakan dengan bagi pihak warga IAB. Terlebih dahulu salam takzim, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang saya hormati Tuan Zanurin Muhammad Noor, Pengarah Institut Aminul Baqi, Cawangan Genting Highland. Seterusnya address saya juga salam sejahtera. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua ketua-ketua jawatan, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua pusat dan juga pensyarah-pensyarah kanan Institut Aminul Baqi, Cawangan Genting Highland, dan tidak dilupakan juga address saya juga kepada IAB setiap cawangan, ketua-ketua jabatan. Salam penuh takzim saya mewakili bahagian pendidikan latihan teknik vokal dan vokasional Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya saya mengucapkan selamat sejahtera yang berbahagia, yang berusaha Puan Nohana Mustafa, Timbalan Pengarah Pembangunan Kejurulatihan dan Hubungan Industri Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional bersama kita pada hari ini. My immediate boss, Encik Suraimi Haji Ridwan, Ketua Penolong Pengarah Unit Kerjasama dan Hubungan Industri, semua ketua-ketua penolong pengarah, dan istimewa juga kita pada hari ini kita juga bersama dengan pengarah-pengarah kolej vokasional seluruh negara termasuklah di Semenanjung dan juga daripada Borneo, Sabah, Sarawak dan Labuan serta sidang hadirin yang dihormati sekalian. Bersyukur kepada Ilahi dengan limpah kurnianya saya dapat tampil pada hari ini bagi sesi perbincangan ataupun dikenali sebagai pembentangan memeterai memorandum persefahaman, nota persefahaman dan letter of intent. Jadi bagi tuannya ini bersama saya pada hari ini juga Encik Muhammad Azan bin Cik Noh yang akan membantu menggerakkan slide. Jadi saya minta Cik Muhammad Azan untuk upload PowerPoint tersebut sebab saya percaya tuan-tuan dah tak sabar lagi melihat intipati konten, terutama Dr. Siti Liana memaklumkan tak sabar untuk lihat uploading presentation insyaAllah pada pagi ini. Cik Azan silakan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan lihat kepada paparan, inilah tajuk kita pada hari ini, perkongsian ilmu. Alhamdulillah ini merupakan satu engagement IAB Genting Highland bersama dengan BPLTV khususnya dengan sektor pembangunan kejurulatihan dan hubungan industri, di mana kita akan lihat daripada konten perkongsian pintar dan bahawasanya bahawa program ini adalah program kita panggil intellectual discourse yang akan mencari solusi, consolidate idea, input, mencari makna yang disebut oleh Tuan Pengarah IAB Cawangan Genting Highland menyatakan bahawa mencari satu penemuan untuk kita mengimplementasikan hasrat objektif IAB dalam bentuk silibus berkaitan dengan hubungan industri. Okey, Cik Azam boleh gerak next slide. Baik, pagi ni tuan-tuan puan-puan, saya juga ingin nyatakan bahawa kita ada housekeeping housekeeping yang mana tuan-tuan perlu aware. Yang pertamanya, housekeeping ini adalah berkaitan dengan penggunaan telefon bimbit. Diharapkan telefon bimbit tuan-tuan puan-puan dalam mood yang senyap. Yang kedua, saya minta jasa baik tuan-tuan puan-puan pada hari ini sediakan pen atau kertas untuk kemukakan soalan dan rujuk pada slide yang khusus dinyatakan supaya kita boleh bagi respon yang relevan berdasarkan pertanyaan. Jika sekiranya ia tidak berkaitan dengan soalan slide, mungkin secara open-ended question, tuan-tuan boleh kemukakan masa sesi Q&A. Dan yang ketiga, saya mohon jasa baik tuan-tuan perempuan sekiranya volume saya agak terlalu kecil ataupun rendah atau terlalu laju penyampaian, sila boleh signal pada saya lah, insyaAllah. Cik Azam boleh teruskan slide. Cik Azan.
Cik Azan boleh gerakkan slide? Dr. Kunalan? Yes. Dr. Kunalan, okay. I think Cik Azan ada problem mungkin dengan pergerakan slide. How about I share you the PowerPoint? Can. No problem. No problem. 1 second. Okay, Dr. Kunalan, I send you to your WhatsApp and please look at the PowerPoint that I attached. Yeah. Okay, Dr. Kunalan, have you received my PowerPoint? Yeah, doctor. Downloading. Give me one. Okay. Yeah, I think you can proceed. Dah okay dah slide. Okay. Mr. Azan, if you have problem, you mind to pause? No, let him do. In case Okay. I'll continue, doesn't matter. Check with them whether can run or not. I think the slide is okay already, Dr. Ali. You can Betul continue. lagi. Okay, but my side, I have problem to look at it. It's on the tata cara penyediaan. Okay, tata cara penilaian. Okay, next slide is housekeeping, right? Yeah. Yes. Okay, sementara tunggu Dr. Kunalan dan juga ni, saya akan sebut di sini beberapa perkara yang menjadi kita punya perbincangan pada hari ini. Okey, seperti yang kita tahu bahawa cendekiawan Islam pernah menyatakan bahawa pertukaran ilmu ini adalah satu bentuk platform yang memberi manfaat kepada kedua-dua pihak. Seperti Abdullah ibnu Al-Abbas pernah menyebut bahawa bertukar fikiran tentang ilmu merupakan sebahagian daripada malam yang lebih disukai daripada berbuat ibadah di malam hari. Kemudian itu ilmu itu didapati dengan lidah yang gemar bertanya dan akal yang suka berfikir. Alhamdulillah tuan-tuan mendapat barakah berkat pada hari ini. InsyaAllah dengan perkongsian ini memberi manfaat pada semua. Okay, baik, next slide. Muhammad Azam, can you put a slideshow please, slideshow. Slideshow please, Cik Azam. Baik, sementara menunggu bahagian teknikal, saya akan teruskan. Okey, pada hari ini tajuk berkisar tentang tata cara penyediaan memorandum persefahaman, nota persefahaman dan surat hasrat atau surat niat. Jadi seterusnya kandungan pembentangan tuan-tuan perempuan, saya akan baca berdasarkan image ataupun rujukan yang saya bentangkan hari ini. Kandungan pembentangan kita akan mulakan dengan pengenalan program kerjasama, tajuk seterusnya jelajah industri yang disebut oleh Tuan Pengarah sebentar tadi berkaitan dengan aktiviti sebelum kemeterainya MOU, memorandum persefahaman, nota persefahaman, surat hasrat, majlis MOU, LOI dan rumusan. Baik, objektif pada hari ini merupakan panduan bagi menetapkan tata cara tabi urus dalam melaksanakan pemeteraian memorandum persefahaman, nota persefahaman dan surat hasrat dalam merealisasikan program kerjasama bersama industri, organisasi dan agensi luar. Sehubungan itu selaras dengan peranan industri yang lebih kompleks ya tuan-tuan dan puan-puan dan terbuka
Dalam merentasi revolusi industri RI 4.0, pelibatan industri memberi manfaat kepada masyarakat dan diambil kira sebagai corporate social responsibility ataupun CSR, return of investment ROI dan value for money. Bagi masuk pengenalan tuan-tuan perempuan, ini saya rujuk kepada rang undang-undang ataupun artikel daripada pengamal undang-undang, iaitu artikel daripada Saleh Buang dan Nordin Torji. Antara maksud program kerjasama pengenalan yang kita boleh takrifkan di sini adalah sebelum sesuatu perjanjian atau kontrak ditandatangani, pihak-pihak yang terlibat berunding berkenaan perkara penting bagi maksud melaksanakan tinjauan industri dan mendapatkan persetujuan dari aspek A. Tarikh pelaksanaan kontrak, B. Syarat yang bakal dipersetujui dan tempoh pelaksanaan perjanjian. Dari segi aspek dasar, saya menggunakan pakai dasar Kementerian Pendidikan. Okey, yang pertama, anjakan ke-9 daripada Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2015 antara lain menyentuh kerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan industri secara meluas dalam maksud menyampaikan hasrat khidmat masyarakat kepada sekolah, membenarkan industri swasta masuk ke sekolah. Seterusnya, melalui inisiatif ini, fokus kepada penlibatan industri secara meluas dan membantu Kementerian Pendidikan Malaysia merealisasikan pembangunan, perkhidmatan serta delivery sistem dalam pendidikan. Ini saya rujuk kepada Pelan Pembangunan Pendidikan 2014. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila kita menggerakkan program kerjasama ini, kita haruslah didasari oleh punca kuasa. Mengenai punca kuasa program kerjasama adalah didasari oleh Surat Perkeliling Intisas Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 3 tahun 2018 /KPM.100-1/7/2 jilid 5 dalam kurungan 4 antara lain menyebut panduan penyaluran dan penerimaan sumbangan daripada sektor swasta dan bukan swasta kepada sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi apabila kita menggunakan punca kuasa ini, di dalamnya terdapat perkara-perkara yang menjadi obligation kepada sekolah, obligation, komitmen, term of reference kepada institusi pendidikan dan juga industri. Seterusnya, bagaimana tuan-tuan melihat keupayaan industri ini untuk kerjasama? Kita lihat daripada kategori kolaborasi. Menggunakan pakai rujukan Universiti Malaysia Pahang terhadap kajian. Sorry Dr. Ali, the slide is not moving. Okay. The slide is not moving. Even you must align with the Encik Muhammad Azan. I think now you are in slide already, ya. Dalam sekarang dah slide yang ke-10 saya rasa. I think Muhammad Azam, you mind to sign off or sign up first, the PowerPoint, and let Dr. Kunalan upload. Okay, Dr. Kunalan, you mind to upload? Yeah, okay, no problem. Dr. Ali, Encik Azan will start all over again balik. You just teruskan aja. Okay, baik. Clear, Puan. Okay, Encik Azan, okay, Dr. Kunalan is presenting. Okay, that's excellent, Dr. Kunalan. Can see, Okay, yeah? yes, it's very clear. Alright, image is fine. Alright, good. Okay, ini dikatakan program kerjasama kategori kolaborasi yang mana mendikan rujukan saya di sini daripada Universiti Malaysia Pahang. Yang pertama ialah kolaborasi kategori umum. Yang ini mengandungi aktiviti seminar dan bengkel, termasuklah sesi dialog, industry talk dan sebagainya, iaitu perkongsian perkintan berkaitan dengan akademia dan intellectual discourse. Seterusnya, akademik, kepakaran dan transfer knowledge dan teknologi melibatkan industri sebagai TAC, iaitu Technical Advisory Committee, yang menjadi kepada memberikan khidmat kepakaran, transfer knowledge kepada institusi pendidikan. Khususnya kalau kita lihat pada case study KV, kita ada TSC dalam wujudkan keserasian, kesinambungan amalan kurikulum yang guna pakai di KV dan juga meniteras kepada innovation dalam pendidikan.
Seterusnya, crowdfunding atau dana. Crowdfunding ini merupakan satu bentuk sumbangan dana sama ada bentuk material atau material yang diperakukan yang melalui prosedur kewangan yang mengikut tata cara yang telah pun dibenarkan ataupun yang telah diberi format oleh Kementerian Kewangan. Seterusnya, melihat kepada aspek penyelidikan iaitu research R&D. Kerjasama ini melibatkan bagaimana nak memberikan satu kita panggil konten kajian, melibatkan penggunaan instrumen dan sebagainya ataupun material yang boleh guna pakai untuk penguasaan R&D. Contohnya kita lihat pada program troubleshooting, ya. Kita melihat pada how it's going to be like something moderate kepada pattern, iaitu menyeraskan pattern dan bentuk design, serta ini akan diperlakukan hak cipta melibatkan penyelidikan yang menggunakan pakai input ilmu ataupun idea daripada individu ataupun personal tertentu. Seterusnya adalah latihan industri pelajar dan train of trainers TOT. Jadi inilah yang kelima ni yang paling dominan kerana latihan industri pelajar melibatkan OJT dalam penempatan, dalam memastikan program study completion dan seterusnya meningkatkan latihan kemahiran dan kepakaran tenaga pengajar menerusi train of the trainers. Baik tuan-tuan perempuan, kita lihat slide yang seterusnya. Okay, Dr. Kunalan, next slide. Dan Doktor, next slide. Okay, can you, this fine, this is clear. I already explained program kolaborasi, kategori kolaborasi. You mind to next move the next slide, please? Pelepasan cukai, okay. Is this the one? No, not this one. I'm done with this one, this part. You mind to, next one is manfaat daripada industri. Okay, baik tuan-tuan perempuan. Okay. No, you're jumping out already. Before that. I think got few slides before this one. Dr. Ali, I think you just teruskan aja lah dulu. Okay, alright. Okay, kita akan lihat sama-sama pattern manfaat daripada industri. Melalui program kerjasama, keperluan mendeskripsi sumbangan dan peranan industri direalisasikan dalam pengetahuan, itu yang pertama, kemahiran dan kepakaran kemudian diaplikasikan dalam bidang kerjasama. Ini rujukan daripada BPTV 2014. Seterusnya saya mengambil rujukan Pelan Pembangunan 2013, ada menyentuh tentang usaha menentasi jaringan industri, pengetahuan berkaitan pengiktirafan, penambahbaikan, pembelajaran dan peningkatan latihan kemahiran pelajar dan tenaga pengajar adalah elemen penting yang dititikberatkan. Ini, kalau tuan-tuan lihat, saya ada letak citation di situ. Maksudnya saya merujuk kepada kandungan yang saya baca melalui artikel atau buku dokumen yang sahih dan sah, supaya kita menjadikan satu rujukan yang menjadi tanda aras kita meneruskan program kerjasama ini. Baik, next slide. Next slide pula adalah satu yang menarik untuk kita lihat, disebut oleh Tuan Pengarah tadi, iaitu win-win situation, iaitu berkaitan dengan manfaat kepada industri daripada aspek win-win situation itu, di mana manfaat pada industri dilihat kepada pelepasan cukai. Okey, industri layak memohon pelepasan cukai tertakluk kepada peruntukan Akta Cukai Pendapatan 1967, diikuti oleh urusan permohonan pelepasan cukai daripada lembaga hasil negeri adalah di bawah tanggungjawab industri. Seterusnya saya nak huraikan juga kepada berkaitan dengan Belanjawan 2020 yang menyebut antara lain pada kesan, ya. Ada 11 perkara bagi kesan dari syarikat atau industri untuk cukai dalam Belanjawan 2020. Okay, kita lihat satu persatu 11 ini, dia memberi manfaat kepada tuan-tuan. Nanti tuan-tuan tahu, the end of the story atau the end of my narrative presentation ni, tuan-tuan nampak setiap itu dia punya ada cerita, and then the end of the plot itu tuan akan nampak satu rumusan yang sangat konkret. Okay, the first one iaitu cukai pendapatan bagi perusahaan kecil dan sederhana SME. So, kelebihan ini diberikan pada penjimatan sehingga RM700,000 kepada industri. Yang kedua, allow modal ke atas aset bernilai kecil atau dalam Englishnya disebut small value assets, di mana syarikat dapat gunakan allow modal yang lebih untuk kurangkan cukai semasa.
Okey, yang ketiga, potongan cukai ke atas sumbangan projek, amal dan komuniti. Ini merupakan yang paling dominan di mana industri dapat buat lebih banyak projek corporate social responsibility atau CSR yang disebutkan tadi dalam projek aktiviti dengan lebih banyak pilihan. Kerana ini cara, kaedah bagaimana ya tuan-tuan dan puan-puan, industri itu membuat pasaran baru, penjenamaan, branding sambil menyumbang ataupun sambil mendema. Yang keempat, elawan modal ke atas aset bernilai atau small value asset tadi, itu mengurangkan cukai untuk anjuran aktiviti dema sambil promosi jenama. Yang kelima, melibatkan kesenian ya, galakkan aktiviti pelancongan. Seterusnya yang keenam, perluasan skop program internship berstruktur diperluaskan di peringkat kepada program ijazah, diploma sehinggalah peringkat untuk program TVET. Okay. Yang ketujuh iaitu melibatkan yang ketujuh ialah elemen yang disebut sebagai lanjutan tempoh bagi skim SLDN nasional, itu memastikan usaha industri membantu membasmi atau mengurangkan pengangguran. Yang ke-8, lanjutan tempoh potongan cukai ke atas PTPN. Ini bermaksud akan mengurangkan potensi industri untuk membantu pekerja yang ada pinjaman PTPN untuk mengurangkan beban pekerja tersebut. Yang ke-9 iaitu merupakan yuran ya, kesetiausahaan, pertambahan perbelanjaan dibenarkan untuk kurangkan cukai. Yang ke-10 iaitu melibatkan insentif cukai bagi pelaburan sektor elektrikal dan elektronik, maknanya ialah bersaing dari segi pelaburan yang sihat. Dan yang terakhir, menganjurkan persidangan di Malaysia merupakan 100% bunga cukai dalam bentuk yang termaktub dalam pendapatan berkanun. Ini yang manfaat diperoleh oleh industri secara khususnya apabila wujudnya program kerjasama bersama institusi pendidikan. Baik, kita lihat the next slide. Dari segi teorinya tuan-tuan puan-puan, wujudnya kerjasama ini adalah untuk merapatkan jurang industri terutama dari aspek demand and supply. Lihat pada image tuan-tuan yang saya paparkan di sini dari segi eranya, daripada first era yang pertama, fasa pertama, berlakunya activity mechanization, water power, steam power pada tahun era 1784, beralih pula pada Orde Baru 1870, assembly line, mulanya penggunaan kuasa electricity dan diaruskan pula dengan penggunaan komputer automation. Atau ketika itu era melihat kita menggunakan hardware, hard disk, disket dan sebagainya, dan terkini current cyber physical system ini merangkumi aktiviti artificial intelligence, internet of things, cloud program, termasuklah drone dan terbarulah hologram. So banyak yang merupakan tuntutan industri yang perlu kita terokai dengan adanya program kerjasama. Baik, next slide. Dari segi aspek metodologi, saya ingin bawa tuan-tuan pada dunia metodologi bahawa asas framework kita adalah bahawa penerokaan kerjasama ini bukan hanya dalam bentuk material tetapi dari segi knowledge ya, transfer knowledge dan transfer teknologi. Ini yang analisis saya berdasarkan 4 medium iaitu exposure and inquiry, project based learning, blended learning dan assessment. Kita mulakan dengan exposure inquiry di mana expose to the technologies related to IR 4.0 and guided to the next session according to their interest. Maknanya exposure bakat seseorang individu itu haruslah integrate dengan teknologi yang sedia ada untuk dia teruskan kita panggil kesinambungan sama ada untuk terus belajar ataupun berada di dalam platform pekerjaan. Seterusnya project based learning, engage more on real use cases related to industry. This is interesting sebab berlakunya eksplorasi industri dan termaktub juga dalam Code of Practice, TVET Program Accreditation atau dalam singkatannya COP-TIPA, di mana dalam salah satu perkara tersebut ialah exploration industry. Mana exploration industry ini termasuklah well equipped dengan teori dan practicality dalam industri, bukan saja memahami konsep pembelajaran tetapi the real senario ataupun exposure dalam industri tersebut. Seterusnya blended learning. Blended learning ni adalah something yang kita panggil combination to face teaching with cloud-based platform to improve students' understanding on the subject matters. So when the students cover the knowledge, it means that they're going to be a platform for them to master it into one platform. Sebab dalam kita ambil case KV, kita ada core abilities yang menentukan tahap pencapaian kompetensi seseorang individu untuk dia ditarifkan atau ditauliahkan persijilan. Dan
yang terakhir saya lihat di sini ialah assessment. Okay, penilaian evaluated throughout his entire program rather than final evaluation. Jadi tuan-tuan kena lihat pada proses, ya, proses pembelajaran itu dalam dunia industri ialah ada proses-proses how the electronic bin, the equipment itu dikenali, dibelajari dan didasari dalam proses itu, apakah fungsinya, barulah dia ada cetusan idea untuk dilihat dari segi practicality dan akhirnya berlaku penilaian yang berterusan. Jadi ini 4 komponen saya dasari sebagai metodologi. Kalau tuan-tuan lihat bagaimana hubungan kerjasama itu, cantiknya indah itu sebab ada 4 metodologi ini yang menjadikan kita punya kita panggil pilar lah, pilar sasaran kita. Okay, next one. Okay, next one. Okay, next one adalah berkaitan dengan outcome, ya. Program kerjasama outcome ni. Sekiranya Dr. Kunalan boleh jump to the next slide. Di mana yang pertama kita lihat kepada pembangunan bakat. Okay, dengan adanya wujudnya impak ataupun outcome kerjasama ini dari segi pembangunan bakat, yang pertama, pasaran yang boleh mempromosi pelaburan, bakat dan menyedia tenaga mahir masa hadapan. Seterusnya, inovasi. Okay. TVET students will engage more on real use cases related to industries. The third one, rangkaian professional and global, peluang kolaborasi dengan profesional dan pakar bertauliah, dan seterusnya tanggungjawab, komitmen, responsibility, CSR, social corporate, menghasilkan sinergi, sambil case study KV lah, industri, kerajaan dan ini community. Kalau di situ boleh kita letak sebagai sinergi institusi pendidikan berkenaan untuk dikembang luar bersama dengan hubungan kerjasama di setiap peringkat termasuklah community. Baik, the next slide. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita berbicara tentang persediaan pembentukan kolaborasi, aktiviti yang perlu kita lihat dan kita menjadikan sebagai kita punya panduan adalah aktiviti jelajah industri. Okay, next slide Dr. Kunalan. Jelajah industri ditakrif sebagai pre-contractual stage yang mengguna pakai kaedah lisan atau direkodkan secara bertulis terhadap persediaan pembentukan kolaborasi. Okay, maksud lain yang saya nyatakan di sini juga memberi takrifan bahawa jelajah industri dilaksanakan bagi mendapatkan input dan pengumpulan data sebelum memeterai memorandum persefahaman bersama industri, iaitu bertujuan mencapai persetujuan melalui rundingan bersama industri, kunjungan premis industri bagi mendapatkan fact findings dan membuat analisis SWOT, iaitu strength, weakness, opportunity and threats antara kedua-dua pihak. Amalan jelajah industri, antara pengisiannya kita ada taklimat industri, taklimat daripada bahagian institusi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia, perbincangan berbentuk kerjasama, perkongsian risalah maklumat kedua-dua pihak, lawatan kerja di premis industri dan seterusnya kunjungan bala industri ke bahagian institusi pendidikan atau sekolah yang berkenaan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat kepada normalisasi baharu, ya. Sebelum berlakunya pandemik COVID-19, jelajah industri ini adalah satu aktiviti yang kita boleh kembang luaskan dengan mengadakan lawatan dan perbincangan dengan industri tanpa sepadan dan merentas peringkat lokal dan global. Dalam normalisasi baru, dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dan tempoh lain yang berkaitan dengan pandemik COVID-19, iaitu mengadakan lawatan dan perbincangan secara bersepadu dengan industri atas keperluan dan justifikasi, di mana bilangan industri ini ditetapkan melalui proses dengan pihak berkuasa. Okey, petunjuk baseline berteraskan data prestasi industri ataupun institusi pendidikan berkenaan. Jadi ini merupakan key performance, ya. Dr. Kunalan boleh next slide. Okey. Baik, kita sediakan juga format pelaporan. Okey, format pelaporan ini sebagai parameter apabila kita mengadakan kunjungan, apa yang perlu kita lihat dari segi aspek kita panggil hasil perbincangan. Itu yang pertama, kita menggunakan tarikh lawatan, nama industri yang kita nak adakan hubungan kerjasama, bidang ditawarkan, produk dihasilkan, servis ditawarkan, hasil perbincangan, tindakan susulan, maklumat cadangan industri, perbelanjaan lawatan dan disediakan oleh pihak yang menyediakan maklumat tersebut. Okey, next slide Dr. Kunalan, kita lihat kepada pelaksanaan jelajah industri melibatkan approach secara virtual atau maya, di mana aktiviti jelajah industri dijalankan secara maya, itu live session, melibatkan dengan industri mengikut ketetapan dan persetujuan kedua-dua pihak, iaitu bahagian institusi pendidikan, KPM bersama industri.
Perlu diambil kira ya, jarak dengan industri lebih daripada radius 10 km digalakkan secara maya. Dan seterusnya, next slide ya Dr. Kunalan. Pelaksanaan jelajah industri secara maya ini akan diadakan aktiviti-aktiviti yang menarik ya, dijalankan secara pengubahsuaian dan dengan persetujuan industri. Yang pertama, penerangan secara umum berkaitan bahagian industri pendidikan melalui tayangan video atau pembentangan power slide atau media yang sesuai. Yang kedua, perbincangan mengenai penempatan latihan industri pelajar dan persetujuan melalui MOU dalam sesi dialog secara virtual. Seterusnya, Dr. Kunalan, kita lihat di situ, ada penerangan objektif dan fungsi jelajah industri kepada industri secara pembentangan slide atau video, review dan analisis kawasan persekitaran industri dengan mengetahui proses kerja pembuatan, penghasilan dan pembinaan industri melalui tayangan video ataupun pembentangan slide. Seterusnya, tuan-tuan perempuan lihat kepada penerangan pada industri mengenai fungsi dan kefungsian yang terdapat pada bahagian melalui tayangan video, dan akhir sekali industri memberikan industri talk dan bimbingan latihan kemahiran dan kepakaran kepada bahagian industri pendidikan KPM dalam bentuk pembentangan video atau slide. Kita teruskan dengan kaedah sekiranya kita hasratkan untuk lakukan dalam bentuk secara bersemuka, iaitu jarak dengan industri dalam lingkungan radius 10 km, aktiviti jelajah industri dijalankan kapasiti kumpulan kecil di premis industri berkenaan atau lokaliti dan industri dengan ruang dipenjarakan. Peserta bagi aktiviti tersebut ialah pengarah, pegawai dan juga seorang atau wakil pihak industri. Baik, ini kita lihat kepada bentuk yang kita panggil dari segi metodologinya. Apabila kita dapat input ni semua, kita akan zahirkan dalam bentuk kertas kerja. Kertas kerja ini adalah momentum, kita huraikan, kita jelaskan dari segi pengenalan, latar belakang, matlamat yang dicapai. Inilah rujukan dia, inilah sosnya yang kita akan masukkan, dah terbitkan dalam kertas kerja. Baik, seterusnya saya akan bercakap tentang memorandum persefahaman. Inilah dia punya climax. Tuan-tuan dan puan-puan, climax yang tuan-tuan akan lihat apakah makna, definisi, terminologi memorandum persefahaman. Menurut Awang dan juga Abdul Rahim, ya, merupakan pengamal undang-undang yang dinyatakan dalam artikel tahun 1995, antara lain menyebut memorandum persefahaman adalah pernyataan hasrat atau niat terkandung butiran yang sama termaklum terhadap suatu perkara untuk bekerjasama antara satu sama lain tanpa mewujudkan satu hubungan perundang-undangan. Ini bahasa laras bahasa undang-undang, satu pihak dengan pihak yang lain. Pihak-pihak tidak terikat, saya ulangi, pihak-pihak tidak terikat kepada obligasi tanggungan atau implikasi kewangan atau liability secara perundang-undangan. Memorandum persefahaman ditakrifkan juga sebagai kenyataan oleh satu pihak dengan pihak yang lain untuk membuat perjanjian rasmi yang sah. Memorandum persefahaman merupakan satu agreement to agree dan bukan satu perjanjian yang mengikat kedua-dua pihak. Berbeza dengan memorandum of agreement. Kita tidak akan bercakap tentang memorandum of agreement, tapi dari segi teorinya, apabila mengikat satu pihak, adanya perundangan, adanya persetujuan, maka itu jatuhnya pada memorandum of agreement. Tapi memorandum persefahaman yang disebutnya tidak terikat. Jadi tuan-tuan akan lihat lagi terperinci huraian yang saya akan terangkan bagi maksud memorandum persefahaman. Next slide doktor, please. Kita lihat apabila kita nak design memorandum persefahaman, kita ada scope. Boleh double klik ya doktor. Yang pertama, kita lihat kepada pelajar, komponen pelajar. Kita ada on the job training, employment, melanjutkan pengajian serta bidang keusahawanan ataupun jadi young entrepreneurs. Inilah skop highlight bila kita nak buat MOU dengan industri, syarikat, agensi atau organisasi. The second one component is guru, iaitu kita kaitkan atau kita fokus dalam latihan peningkatan kemahiran dan ataupun kita dalam English kita sebut train on trainers. Ini biasa kita gunalah TOT. Dan yang ketiga, ini lebih kepada the whole set of the kita panggil PDPC, proses pembelajaran dari segi aspek teori dan praktikal, berlakunya perkongsian kepakaran, knowledge and technology transfer, materials, kita panggil sumbangan materials, naik taraf bengkel, equipment dan facilities. Ini jatuh pada komponen ketiga. Jadi skop ini tuan-tuan perlu berhati-hati sebab apabila ketiga-tiga ini kita nyata pada industri, kita nyatakan secara verbal dan perlu dimasukkan dalam MOU dengan persetujuan industri tersebut. Akan didetail lagi apa yang dikatakan perkara-perkara yang menjadi obligasi kedua-dua pihak. Saya akan terangkan selepas ini dalam maksud slide yang seterusnya.
Okay, next slide. Siapakah penandatangan memorandum persefahaman? Okey, memorandum persefahaman penandatangan bagi pihak Kementerian Pendidikan Malaysia adalah Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia atau pengarah bahagian atau pengarah institusi pendidikan Kementerian Malaysia. Okey, baik. Bagi maksud menyerahkan kuasa menandatangan ini, perlu mohon surat kepada KSU ataupun satu surat lantikan memberi kuasa penuh bagi pengarah, bagi pihak Kementerian Pendidikan Malaysia menandatangani MOU. Jadi menggunakan case study BPLTB, ada satu surat ya, dalam paparan ini saya tidak siarkan, surat siaran ya, memo daripada pejabat Menteri Pendidikan ya, khusus kepada pada KSU membenarkan pengarah pendidikan teknik vocational sebagai case study menandatangani memorandum persefahaman KB College Vocational bersama industri, di mana dalam setup menandatangan itu tanda tangan adalah pengarah BPLTB dan saksi adalah pengarah kolej berkenaan. Ya, saya ulangi, pengarah kolej berkenaan atau institusi pendidikan yang menjalinkan kerjasama dengan industri. Baik, next slide. Okey, kuasa mewakili Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, siapa yang sebenarnya yang memberi autoriti penuh okey dalam memastikan membenarkan MOU program kerjasama ini? Tuan-tuan dan puan-puan, tidak lain tidak bukan adalah penasihat Undang-Undang Kementerian Pendidikan Malaysia. Kalau tuan-tuan lihat dalam website directory kementerian, fungsi ataupun fungsi yang PUU ni, dia ada banyak setup ya. Penasihat undang-undang adalah merupakan ketua jabatan diikuti oleh peguam persekutuan bagi setiap maksudnya fokus pada setiap bahagian jabatan. Jadi PUU tugas tidak lain tidak bukan akan memastikan pemudamadan memorandum persefahaman jatuh kepada kuasa PUU. Jadi mengambil case tadi BPLTB, amalan ya, KB selalunya hantar draft MOU dan saya perlu kemukakan kepada PU dalam tempoh 3 bulan. Kerana ini makan masa, termasuklah dia nak menyemak beberapa kandungan perkara dipersetujui agar tidak mengundang permasalahan di kemudian hari. Jadi yang disebut saya berkali-kali tadi, KSU dah diturunkan kuasa kepada pengarah dan tentang saksi ada wakil bahagian ataupun pengarah KB. Baik, next slide please. Okey, saya harap tuan-tuan tidak rasa jemu sebab memang aspek berkenaan dengan law ni tuan-tuan kena beri fokus sebab dia menggunakan bahasa yang selaras bahasa undang-undang kerana dia tidak seperti naratif penceritaan. Okey, saya akan beri contoh. Tuan-tuan, inilah simulasi contoh memorandum persefahaman antara Kerajaan Malaysia dengan industri berhubung dengan program kerjasama. Ini saya masukkan TVET. Okey, next slide. Baik. Antara kandungan yang melibatkan kerjasama adalah paparan yang melibatkan maklumat kedua-dua pihak. Ya, next slide Dr. Kunalan ya. Di mana Kerajaan Malaysia yang bagi bertujuan memorandum persefahaman ini diwakili oleh Kementerian Pendidikan dengan nama syarikat atau nama industri dan pastikan nama syarikat industri itu berserta dengan nombor pendaftaran perniagaan atau nombor pendaftaran syarikat yang termaktub dalam sijil SSM. Okey, ini penting ya kerana memastikan keluasan kandungan itu sahih ya. Dan seterusnya kita lihat perincian ya pada satu-satu perkara perincian dalam kandungan MOU. Yang perkara pertama, jika Dr. Kunalan boleh tengok slide seterusnya. Ini tadi ya, ini gambaran awal. Ini mukadimah. Tuan-tuan boleh baca lihat ya warga IAB boleh lihat ini contoh-contoh yang saya paparkan ya. Di mana kita masih lagi mengawal akta kerahsiaan tapi saya dah label itu contoh di mana pihak-pihak adalah bahasa yang digunakan merujuk kepada Kementerian Pendidikan Malaysia dan industri dan bersetuju untuk mengadakan program sama latihan bidang TVET, nyatakan bidang tersebut. Bidang timpalan, automatik dan sebagainya. Kemudian daripada disebut sebagai program. Jadi bahasa perundangan kita perhalusi dari segi aspek technicality kita kena kuasai. Okay, next slide doktor please. Okay. Perkara pertama itu melibatkan tafsiran. Okey, tafsiran inilah definisi term of reference pakai nama-nama khas ataupun komponen parti yang berada di situ. Mengambil contoh, saya letak situ sebagai case study college vocational, artinya institusi pendidikan yang dipilih oleh kerajaan menyertai MOU, murid artinya murid Kementerian Pendidikan Malaysia, guru artinya guru Kementerian Pendidikan Malaysia yang dipilih oleh kerajaan, tenaga pengajar artinya tenaga syarikat yang akan melaksanakan program dan program artinya latihan industri ataupun komponen kerjasama. Okey, next slide. Perkara yang kedua, objektif.
tuan-tuan kena nyatakan teliti apakah objektif. Okey, seperti disebut oleh IAB tadi mengatakan bahawa inilah sebahagian pada usaha kita panggil fact finding, input awal, early stage untuk mendapatkan gambaran apa sebenarnya objektif yang diwujudkan dengan industri. Kalau next slide tuan lihat di mana ayatnya menyebut bahawa bersetuju untuk menjalankan kerjasama dalam bidang teknologi penyejukan dan penyamanan udara, teknologi elektrik, pengurusan perniagaan, perakuanan dan animasi 3D dengan tujuan untuk membantu kerajaan melahirkan tenaga kerja mahir dan profesional dengan mempertingkatkan kemahiran murid dan guru mengikut keperluan, standard dan pengiktirafan industri selaras dengan transformasi pendidikan vokasional dan berkongsi sumber dan kepakaran industri serta memberi pendedahan laluan kerjaya kepada murid. Jadi peringkat IAB perlu jelas. Okey, tujuan tu perlu jelas, memberi manfaat kepada tenaga pengajar bagi kita panggil menzahirkan tata cara panduan, kita panggil pendedahan khusus yang bermatlamatkan meningkatkan pengetahuan kepada pengetua dan guru besar seluruh negara. Itu salah contoh yang saya boleh kongsikan. Baik, perkara yang ketiga iaitu bidang kerjasama. Bidang kerjasama ini iaitu aspek yang very thoroughly focus spesifik kita nyatakan di situ ya Dr. Kunalan. Perkara ketiga, pihak-pihak tertakluk kepada pembentukan memorandum ini dan undang-undang Malaysia Peraturan Kaedah Dasar semasa kerajaan bersetuju untuk mengadakan kerjasama dalam bidang seperti berikut. Okey, ini kita nyatakan secara spesifik. Apakah bentuk kerjasama yang kita patut mentraikan? Okey, next slide. Slide yang perkara yang keempat, pelaksanaan. Okey, bagi masuk pelaksanaan, kita kena tahu bahawa apakah komitmen pihak-pihak kedua-dua pihak tadi. Okey, apakah persetujuan dia? Okey, bagi tujuan kerjasama ini, kerajaan bersetuju untuk menyediakan murid, membenarkan guru mendapat latihan di industri, memantau pelaksanaan program dan apa pula timbal balik pula kepada industri, iaitu bersetuju untuk aspek menyediakan program dan murid di syarikat. Okey, dan memberikan latihan kepada guru secara train of trainers di premis syarikat, mengeluarkan surat perakuan, menyediakan tenaga pengajar mengikut kepakaran yang ditentukan, menyediakan pelaksanaan program dan lain-lain lagi. Okey, thoroughly benda ni memang satu aspek yang perlu ketelitian kedua-dua pihak. Sebab ada elemen-elemen yang kita harus lihat ni secara profesional. Kenapa? Dan kita perlu majukan untuk perakuan PUU. Okey, next slide, Doktor. Okey, next slide adalah melibatkan implikasi kewangan. Jadi aspek ini yang paling kritikal. Ada syarikat setuju, ada industri tak setuju. Dia bergantung ya. Melibatkan komitmen implikasi kewangan ni, kita nyatakan di situ ialah syarikat bersedia menanggung semua implikasi kewangan atau apa-apa kos yang timbul dalam melaksanakan memorandum. Seterusnya perkara ke-6, jawatankuasa pengurusan. Okey, bagi tujuan ini kita harus set up jawatankuasa pengurusan melibatkan organisasi tertinggi dalam bahagian atau institusi pendidikan KPM dengan ada seorang wakil syarikat bersama dalam jawatankuasa pengurusan. Dan perkara ke-7, penyelesaian pertikaian. Penyelesaian pertikaian tuan-tuan pihak, tuan-tuan perempuan ialah dia haruslah diselesaikan secara aman melalui perundangan dan perbincangan bersama pihak-pihak. Jadi apa-apa pertikaian perlu dirujuk, ada kalanya setiap pihak itu dia ada dia punya PUU masing-masing yang akan berinteraksi jika berlakunya penyelesaian pertikaian. Okey, next slide Doktor, please. Bagi masuk perkara yang ke-8 iaitu penglibatan pihak ketiga. Okey. Di mana sekiranya berlaku ada pelibatan pihak ketiga perlu dimaklumkan kepada PUU bagi mematuhi terma dan syarat dalam MOU ini. Okey, ini bermaksudnya ada kalanya pihak ketiga ini bukan sebab campur tangan tetapi ada unsur kita panggil gabungan seperti konsortium ya. Itu kita lihat secara yang positif. Kemudian perkara yang ke-9, pengendalian dan kerahsiaan maklumat. Okey, maklumat yang ada dalam MOU yang tuan-tuan lihat ni sebenarnya rahsia atau sulit. Tapi saya dah letak draft sebagai contoh adalah untuk paparan sebagai akademia, masuk akademia. Secara thoroughly-nya yang seterusnya penggantungan. Okey,
Sekiranya pihak-pihak mempunyai apa-apa sebab berkaitan kepentingan masing-masing, termasuklah berkaitan keselamatan negara, kepentingan negara, keselamatan awam ataupun kepentingan guru dan murid, pihak-pihak boleh menggantung sementara sebahagian atau keseluruhan pelaksanaan MOU ini di mana penggantungan akan berkuasa serta-merta setelah pemberitahuan mengenai dibuat kepada pihak yang satu lagi secara bertulis. Jadi kita berdepan dengan situasi pandemik, dengan proklamasi darurat. Jadi ini adalah perkara yang boleh berlakunya penggantungan, tetapi sekiranya tidak dimajukan atau diajukan administrasi, kita consider boleh diteruskan. Semakan, ubah suai dan pindaan. Okey, perkara ini dipohon tulis secara bertulis supaya menjadi sebahagian daripada memorandum bahawa perkara yang diperlu patuhi ialah pindaan ini harus dipatuhi dalam tempoh yang tertentu. Jika ada untuk semakan semula, harus dikemukakan kepada PUU. Okey, baik. Seterusnya kita lihat kepada perkara yang ke-12, harta intelek ya, Dr. Kunalan. Kita dah nak habis dah ni bahagian kandungan ni. Kerajaan mempunyai harta mutlak dan eksklusif terhadap semua harta intelek dalam bahan-bahan yang disediakan oleh kerajaan bagi masuk bidang kerjasama. Maksud sini lah harta intelek termasuklah perkongsian, kepakaran, transfer knowledge dan sebagainya. Okey, seterusnya tempoh MOU ini yang biasa kita lazim ikatkan selama 5 tahun. Okey, 5 tahun, jika disetujui ada tambahan boleh dinyatakan. Baik, aspek yang seterusnya ialah penamatan. Ini perkara yang perlu kita sama-sama fikirkan kerana bila berlaku penamatan, dia haruslah dibuat secara bertulis. Okey, dalam tempoh 30 hari dari notis untuk berlakunya penamatan. Baik, perkara ke-15, penamatan atas kepentingan negara, di mana memang kita maklum bahawa penamatan ini mengambil maklum beberapa tempoh untuk kita selaraskan penamatan itu secara bertulis. Pengenepian. Okey, apa-apa pengenepian hak atau kuasa yang diberikan kepada kerajaan atau syarikat di bawah memorandum persetujuan ini adalah tidak sah melainkan dibuat secara bertulis. Jadi tuan-tuan kena maklum bahawa MOU ini memang perlu secara bertulis. Yang seterusnya, force majeure, artinya di bahasa Perancis ya, iaitu merujuk kepada ketidakupayaan memorandum diteruskan atau sebab-sebab yang munasabah. Itu contohnya sebab bahaya di luar. Okey, kita berdepankan pandemik dan sebagainya, bencana alam ya, darurat dan sebagainya boleh dikira, tetapi force majeure ini selagi tidak ada usul daripada industri, kita boleh teruskan. Yang ke-18 iaitu notis. Notis ni pemakluman kerana setiap MOU tu perlulah dimatikan stamp dan berdaftar di alamat yang tertera di antara kedua-dua pihak. Seterusnya larangan penyerahakan. Okey, menyerahkan MOU ini atau mana-mana bahagian atau menyerahkan mengadai janji atau mempertanggungjawabkan apa-apa saja jua faedah tanggungjawab terlibat mungkin diterbit di bawah MOU kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan. Maknanya campur tangan pihak ketiga haruslah dielakkan, tapi berlaku juga haruslah dimaklumkan secara bertulis. Yang seterusnya pematuhan ya, pematuhan bagi maksud perkara yang terakhir iaitu hendaklah ditafsirkan sebagai yang mengikat kepada pematuhan Undang-Undang Kementerian Pendidikan Malaysia. Jelaslah sekali secara keseluruhan ya tuan-tuan perempuan, huraian daripada perkara 1 hingga 20 ini adalah template yang diberikan oleh PUU. Okey, template ini digunakan pakai PUU bagi standard case study KV. Tapi tuan-tuan, jika tuan-tuan ingin mengubah konten ataupun perkara itu tak berubah, tapi maksud saya huraian perkara itu haruslah mendapatkan persetujuan dan template khas daripada PUU. Baik, kita pergi next slide seterusnya iaitu cost duty memorandum persefahaman. Next slide Dr. Kunalan. Cost duty stamp bagi MOU yang telah ditandatangan adalah di bawah tanggungjawab bahagian institusi pendidikan. Okey, pastikan penyimpanan asal memorandum adalah di bawah tanggungjawab bahagian masing-masing. Baik, kita lihat secara rumusan next slide. Ada 2 tepitan dalam slide yang saya tunjukkan di situ, 2 komponen yang perlu diberi perhatian, iaitu yang pertama penyemakan next slide doktor, iaitu dalam sudut kita meneliti kandungan MOU ini dalam aspek penyemakan menyelaras MOU yang hendak dilaksanakan dengan mematuhi proses kerja iaitu mendapat nama India serta melengkapkan semua dokumen yang berkaitan untuk disemak diteliti secara pemeriksaan iaitu surat maklum balas syarikat.
Itu persetujuan memutamatkan draft MOU dan pengesahan maklumat syarikat, termasuklah tuan-tuan kena teliti ni ya. Walaupun dianggap benda ringan tapi kena lakukan task force ini, tugas ni secara analisis task, iaitu salinan perakuan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, nombor pendaftaran syarikat, nombor pendaftaran perniagaan dan ordinan bagi negeri Sabah, Sarawak dan Lawan. Kerana maklumat syarikat ini akan memberikan satu implikasi besar jika maklumat itu tidak sahih atau tidak update. Okey. Yang kedua, draft MOU. Ini draft ni tuan-tuan dan puan-puan adalah mengikut standard template yang dibenarkan ya, dipersetujui oleh PUU KPM. Setelah endorsement PUU KPM, dokumen MOU dicetak kuning ya, ada satu kertas kita panggil cetak kuning dengan kesediaan untuk ditandatangani oleh kedua-dua pihak. Baik, kita dah ada struktur penyemakan, kita balik pada penelitian. Apakah what is the next stage dalam kita masuk penelitian itu? Iaitu memberi bimbingan dan memantau pelaksanaan MOU yang hendak dilaksanakan bersama industri, menyemak draft MOU dan penghantaran draft yang telah disemak. Maksud saya di sini, apabila kita nak angkat pada PU, tugas saya sebagai pegawai yang in charge dalam hubungan industri melalui PUU harus semak untuk kali kedua dari segi aspek kita dipanggil formality, kandungan persetujuan dan termasuklah yang perkara syarat surat maklum balas syarikat, nombor pendaftaran. Setelah itu, hantar kepada PUU untuk mendapatkan endorsement. Dan seterusnya yang terakhir memberi nasihat urusan protokol dan perjalanan majlis MOU. Kerana dalam majlis MOU ni kita perlu ada protokol yang khusus kerana melibatkan pihak luar. Ya. Baik, next slide please, Doktor. Okey, next slide ini lebih kepada diagram. Kita dah agak terlalu fokus pada bentuk penulisan, kita lihat pada diagram. Diagram ni saya harap menarik hati tuan-tuan perempuan. Okey, next slide Doktor please. Yes, this one. Okey, diagram ini saya beri tajuk perkara yang perlu diberi perhatian. Okey, apa yang tuan-tuan perlu beri perhatian? Yang pertama, menyediakan draft memorandum persefahaman yang telah dibincang dan dimutamatkan dengan pihak industri. Diperjelaskan kepada pihak industri komitmen dan perkara yang dipersetujui dalam kandungan memorandum persefahaman. Ini susulan selepas tuan-tuan buat jelajah industri tadi. Dah rangka satu draft menyatakan hasrat kepada industri apakah bentuk perkara yang dipersetujui. Kita lihat the next column iaitu draft memorandum persefahaman disemak dan dipersetujui oleh kedua-dua pihak iaitu penasihat undang-undang KPM dan juga PUU industri berkenaan. Okey, bagi kedua-dua parti, pemeriksa, penguatkuasa adalah PUU bagi kedua-dua pihak. Ini biasa ada ulasan. Bila kita dah sekian draft, ulasan pada PUU KPM akan mengatakan begini. PUU industri pula akan katakan dia akan keluarkan klausa ni sebab dia kata industri tak mampu. So ini perlu thoroughly tuan-tuan kena ada skill ya bagaimana nak engage draft ini dalam bentuk kontinum. Kita panggil edit, semak dan ulas daripada kedua-dua PUU tersebut. Seterusnya kolom yang ketiga, draft akhir MOU diperlakukan oleh penasihat undang-undang KPM perlu diserahkan 2 bulan lebih awal sebelum tarikh hari MOU dilakukan. Okey, majlis dilakukan katakanlah bulan 5. So tuan-tuan kena ambil kira 2 bulan sebelum. Draft dah ada, hantar kepada pihak yang berkenaan untuk disemak dan dimajukan kepada PUU ya. Sebab 2 bulan ni sebenarnya tuan-tuan, PUU dia amat teliti ya dan dia akan semak kandungan perkara tersebut selagi tidak melanggar perkara-perkara bertentangan dasar pendidikan KPM. Seterusnya menjadi tanggungjawab bahagian institusi pendidikan untuk menyediakan 4 salinan MOU. Okey, ini adalah satu peringkat akhir kerana 4 salinan ini adalah untuk 2 untuk simpanan kepada industri dan 2 lagi untuk bahagian. Seterusnya bahasa standard yang digunakan wajib dalam bahasa kebangsaan bahasa Malaysia. Yang keenam, draft MOU perlu mengikut format yang ditetapkan oleh PUU. Seterusnya yang ketujuh, melampirkan latar belakang profil termasuk nombor pendaftaran syarikat. Dan yang ke-8, draft MOU perlu mengandungi objektif kerjasama, bidang kerjasama, kaedah pelaksanaan butiran. Perkara-perkara inilah yang akan menjadi penentu kepada kejayaan persetujuan kedua-dua pihak tadi. Baik, kita beralih pula kepada konsep. Kita lihat bagaimana majlis kita nak jayakan, itu majlis menandatangani MOU ini melaksanakan pengurusan dan penggunaan majlis MOU termasuk atur cara penyelenggaraan majlis, menguruskan jemputan, jamuan majlis serta urusan berkaitan. Dan seterusnya memantau, memberi khidmat nasihat serta hadir berdasarkan jemputan keperluan.
kos MOU ini adalah di bawah tanggungan pihak institusi pendidikan yang berkenaan. Baik, tuan-tuan, saya akan huraikan teliti satu persatu bagaimana kita nak jalankan majlis MOU. Okay, next slide, Doktor, please. Pelaksanaan majlis MOU secara virtual atau maya dengan jarak lebih daripada radius 10 km. Dr. Kunalan, next slide. Aktiviti menandatangani MOU dijalankan secara maya oleh bahagian dengan industri dengan dokumen tersebut ditangani oleh tempat premis lokasi masing-masing. Okey, kita virtual station di mana pelaksanaan ini dilaksanakan secara live session melibatkan pihak saksi atau pihak tandatangan KV sebagai contoh dan institusi yang menandatangani dokumen MOU tersebut dengan pengendalian dan kawalan juru acara. Pastikan terlebih dahulu bahagian tandatangan kedua pihak telah lengkap itu sebelum majlis berlangsung. Okey, ini adalah mutual understanding. Make sure everything been written, everything been signed and kita buat majlis itu secara maya. Okey, next slide. Bagi menghasilkan acara maya lebih optimal. Okey, next slide Doktor ya. Kita lihat kepada tata cara berikut. Okey, ini satu bentuk tata cara kita panggil soft reminder. Menggunakan komputer riba dan elak menggunakan telefon pintar. Menjauhkan komputer riba daripada alat komunikasi seperti telefon bimbit dan mengelakkan dari tempat yang ada pantulan cahaya, memastikan talian internet dalam pautan yang stabil. Baik, bagi yang bersemuka, jarak antara industri dalam lingkungan radius. Okey, next slide Doktor. Aktiviti menandatangani atau pembentukan dokumen MOU dijalankan dengan kapasiti kumpulan kecil di premis industri berkenaan atau lokasi yang sesuai dengan ruang penjarakan. Okey, next slide Doktor ya. Peserta tersebut adalah melibatkan pengarah ataupun timbalan pengarah atau wakil, penandatangan pihak industri dan saksi sahaja. So kapasiti dah 4 ke 5 individu berada dalam bersemuka. Seterusnya tuan-tuan perempuan, kita lihat kepada isu-isu dokumen MOU. Okay, next slide Doktor, kita dah have done this part. Okay, kita lihat pada isu-isu dokumen draft MOU. Yang pertama, mengubah template asal, font dan font size. Okay, bidang khusus yang dipilih ini tidak jelas. Okay, maknanya di muka surat awal, bidang program timpalan, tetapi dalam muka surat seterusnya disebut seni kuning lari sebagai contoh. Tiada penama bagi saksi dan jawatan saksi. Ini selalunya melibatkan actual update gelaran, datuk, Tan Sri dan sebagainya. Pengantaran maklum balas surat akuan syarikat. Ada kalanya maklum balas itu tidak sama dengan apa yang dipaparkan dalam salinan. Okay. Keutamaan pada industri di mana universiti tidak digalakkan ataupun melibatkan G2G ini biasanya kita kurang galakkan, tapi pada industri, organisasi, syarikat dan agensi luar. Seterusnya, isu-isu yang berkaitan dengan semakan Akta Syarikat, Akta 1965, Akta 125 Berhad dan semakan Akta Pendaftaran Perniagaan ya, tahun 1956 dan 1997 bagi masuk enterprise. Baik, next slide. Okay, please Dr. Kunalan, next slide. Kita dah almost nak menuju ke dia punya ending, iaitu peringatan mesra berkaitan tamat tempoh MOU. Merujuk kepada tamat tempoh, merujuk pada laporan pencapaian tahun 2014, mula kita laksanakan 2013 memorandum persefahaman ini. Kita lihat kepada case study, next slide Doktor. Majoriti KV telah memeterai MOU atas perundangan tempoh 5 tahun. Oleh yang demikian, ditakdirkan pada tahun semasa, tempoh 5 tahun telah sampai tempoh atau masuk perundangan perlu dilanjutkan. Perkara 13.3, tempoh memorandum persefahaman menetapkan mana-mana MOU telah tamat tempoh perlu mengemukakan permohonan 3 bulan sebelum tarikh tamat tempoh pada industri dan menyediakan MOU baharu untuk ditandatangani melibatkan kedua-dua pihak iaitu KV dan industri atas dasar perundangan ditetapkan oleh penasihat undang-undang Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, kita lihat pada next slide ya Doktor, iaitu yang berkaitan dengan peringatan mesra berkaitan tamat tempoh MOU. Jadi rujukan di situ ialah perkara 13.3. Okey, selesai sudah berkaitan dengan MOU, kita masuk pula ruang lingkup kita, parameter kita kepada konten seterusnya adalah berkaitan nota persefahaman. Okey, apakah dimasukkan dengan nota persefahaman? Iaitu dokumen yang sah yang tidak memerlukan semakan perundangan, seterusnya tidak dinyatakan tempoh kontrak perjanjian dan perjanjian kerjasama yang dinyatakan secara terbuka. Ini sebagai contoh MOU BPLTV bersama dengan UiTM Cawangan Pulau Pinang, tertera perkara-perkara yang dipersetujui secara terbuka. Okey, next slide. Kita halusi intipati apakah terkandung dalam MOU UiTM, CPP dan BPLTV. Yang pertama, bekerjasama dalam aspek kepimpinan
untuk meningkatkan kecemerlangan institusi, bekerjasama bagi menjana kecemerlangan dalam bidang kurikulum. Doctor, sorry. Doctor, Yes, before we go to NOU, now we are going to the NOU, right? yes, exactly. MOU, that means MOU only can be signed by our KTPM or KSU. MOU ditandatangani oleh KSU dan boleh turun kuasa pada pengarah untuk tanda tangan. Or beri kuasa kepada pengarah untuk tanda tangan. Yes. Tapi MOU ni kita fokus pada yang aspek yang besar-besar lah. That means Yes, MOU ada obligation perkara-perkara yang spesifik, ada tempoh tahun yang ditetapkan dan juga obligation melibatkan kita panggil perkara-perkara yang didasari oleh template daripada PUU untuk MOU. Tapi untuk NOU kita yang design atas kapasiti secara terbuka, tidak ada tata aras yang memerlukan semakan perundangan. Perjanjian kerjasama ini harus disemak diteliti oleh kedua-dua pihak. Jadi dengan masuk ini saya minta doktor teruskan pada slide seterusnya pada intipati NOU, UiTM Cawangan Pulau Pinang dan BPLTB. Ini sebagai satu contoh draft untuk panduan pada IAB. Kerjasama intipati dalam NOU ini secara terbuka. Tidak ada law binding, ada obligation dan tidak mengundang apa-apa pemudaratan kepada kedua pihak dan lebih kepada fokus elemen pendidikan kepada pelajar ataupun kepada tenaga pengajar. Yang pertama, bekerjasama dalam aspek kepimpinan untuk meningkatkan kecemerlangan institusi. Yang kedua, bekerjasama bagi menjana kecemerlangan dalam bidang kurikulum, co-kurikulum dan sasiah seperti teknikal dan vokasional. Bekerjasama membangunkan kemenjadian pelajar dari aspek akademik dan bukan akademik, meningkatkan keberkesanan pengurusan akademik dan pentadbiran institusi melalui kerjasama pintar, bertukar-tukar idea, pengalaman, kreativiti dan inovasi dalam pelbagai bidang dan meningkatkan kecekapan, kemahiran dan produktiviti warga institusi. Next slide, Doktor, please. Sekarang kita lihat kepada surat hasrat ataupun surat niat atau dalam bahasa ini dikenali sebagai letter of intent. Suatu nota asas dokumen yang mempunyai butiran sama termaklum oleh pihak-pihak terhadap satu perkara di mana tidak mengikat pihak-pihak pada segi undang-undang. Surat hasrat dimeterai di antara bahagian institusi pendidikan KPM untuk suatu tujuan umum. Ini bermaksud jalinan kerjasama yang diwujudkan hanya terhad kepada bahagian institusi pendidikan KPM dengan industri, tidak memerlukan kelulusan mana-mana pihak. Melibatkan dua parti saja. Tidak melibatkan dasar semasa kerajaan, implikasi kewangan dan keselamatan negara. Untuk masuk ini kita lihat pada contoh surat niat atau surat hasrat. Next slide, Doktor, please. Kalau paparan seterusnya, kalau tuan-tuan lihat nanti, iaitu berkaitan dengan contoh surat hasrat, menyatakan hasrat kepada pihak industri untuk memulakan initiate usaha, inisiatif, kolaborasi, kerjasama pada masa hadapan. Jadi kandungan surat di situ jelas apakah niat daripada pihak yang memohon daripada ataupun institusi mengadakan kerjasama itu. So tata cara jelas, apakah kandungan surat itu seperti kita memindang lah. Kita pergi memindang dan kita nyatakan tujuan pindangan tersebut. Jadi ini hanya bertata cara surat hasrat ini, melibatkan kedua pihak yang mana memerlukan kita panggil feedback, respon antara dua pihak bila wujudnya contoh surat, berlakunya surat niat. Next slide, kita lihat perbezaan ketiga-tiga ini. Ini yang saya rasa sangat membantu dari segi kognitif knowledge tuan-tuan terhadap perbezaan MOU, NOU dan LOI. Next slide, Doktor. Baik, perbezaan ini kita lihat daripada aspek 4 perkara yang saya highlightkan. Apabila melibatkan MOU, dokumen yang sah di sisi undang-undang. NOU juga dokumen yang sah yang tidak memerlukan semakan perundangan atau tidak melalui PUU. Letter of intent, dokumen yang sah yang tidak memerlukan semakan perundangan. Dia hampir sama maksud, tinggal lagi letter of intent, dia ada perincian dia lagi. Di mana MOU melebihi 10 muka surat. Memang kandungan MOU kita tarali daripada PUU mengandungi 10 ke 20 muka surat. Termasuk muka terakhir adalah tangan-tangan bagi setiap institusi dengan industri. Kurang daripada 10 helai muka surat bagi NOU. NOU boleh di satu muka surat atau beberapa helai. Kerana ada industri yang setuju untuk memberikan tata cara takrifan huraian. Contohnya tadi berkaitan co-curriculum, dia letakkan lagi huraian kurikulum dalam bidang sukan, kemudian dihuraikan lagi. Itu bergantung kepada persetujuan.
Seterusnya bagi letter of intent hanya selai muka surat. Bagi kontrak perjanjian MOU ni yang paling minimalnya 5 tahun dan seterusnya jika dilanjutkan perlu mendapat persetujuan PUU. Tidak dinyatakan tempoh kontrak perjanjian MOU ni sebab dia open dia open kepada konten. Okey. Seterusnya LOI tidak dinyatakan tempoh kontrak perjanjian. Bagi maksud seterusnya MOU ini perjanjian kerjasama mengandungi fasa perkara yang spesifik dan khusus. Jadi yang dinyatakan tadi pada awal muka surat, the front page memang dinyatakan perjanjian kerjasama adalah melibatkan khusus bidang program. Itu tertera, sangat tertera, spesifik dan spesifik lagi dinyatakan pada siapa, masa, apa tempoh pemakaian, apa organisation, tema-tema yang disyaratkan. Itu sangat spesifik dan khusus. Bagi masuk MOU, perjanjian kerjasama yang dinyatakan secara terbuka tetapi terkawal. Maksudnya tidak melanggar apa-apa dasar pendidikan, tidak ada wujudnya implikasi kewangan. Okey, jadi ini kita perlu teliti kerana walaupun terbuka, kita perlu aware perkara yang berkaitan dengan implikasi kewangan dan juga tidak melanggari apa-apa dasar atau syarat yang ditetapkan oleh persetujuan oleh pihak industri. Seterusnya, perundingan yang belum dimutamatkan, itu bagi letter of intent. Kalau tuan-tuan baca balik contoh tu, dia perlu dimutamatkan selepas ada respon daripada industri bila menerima surat niat tersebut. Okey, baik. Seterusnya next slide. Okey, ini thoroughly dalam bentuk equipment prosedur. Prosedur dan melibatkan 3 benda besar. Apakah perbezaan itu? Kita dah lihat begini. Untuk pengetahuan perempuan, bagi guna pakai prosedur-prosedur yang melibatkan MOU LOI itu, tata cara hampir sama dengan MOU tetapi tidak perlukan ketelitian yang khusus dengan PUU. Dia melibatkan industri dan dengan institusi pendidikan. Baik, tata cara pengurusan majlis MOU, NU dan LOI. Okey, kita mulakan dengan tata cara penggunaan logo KPM. Jadi ini tuan-tuan perlu berhati-hati, perlu berhubung dengan sentiasa dengan bahagian khidmat pengurusan ya, menjelaskan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan logo rasmi KPM apabila meletak dalam bentuk banner, poster dan sebagainya. Kerana ia merupakan mekanisme sistematik bagi memproses dan memberikan kelulusan penggunaan logo rasmi KPM dan yang dinyatakan terpakai pada semua bahagian agensi. Okey, next slide. Okey, image yang tuan-tuan lihat ini adalah contoh, contoh-contoh kedudukan logo. Okey, next slide doktor. Di mana jatah negara di sebelah kiri itu yang pertama dan kanan logo lain itu logo bagi masuk bahagian atau industri dan melibatkan 2 entiti dalam pada masa sama itu contoh dia. Kalau melibatkan 3 entiti pun ada contohnya, tuan-tuan boleh lihat dan rujuk situ. Okey, next slide. Okey, senarai semak. Okey, senarai semak majlis MOU. Okey, ini yang doktor kena double click lagi. Okey, kerana dalam aspek ni dia sangat laju dalam ni dia ada special effect dia, saya bacakan. Kena perlu buat tempahan untuk majlis, bincang dengan pengarah untuk sediakan teks ucapan, lantik ketera, pilih menu dan sebagainya. Kemudian tempahan untuk jamuan, tentukan keperluan peralatan audiovisual, khidmat nasihat susunan kekanan dan tamu, semakkan koleksi cenderamata dan sebagainya, senarai jemputan, edar kad jemputan, nasihat susunan kekananan dan juga tagging. So perkara-perkara senarai semak ni nanti saya akan sediakan dalam bentuk snapshot untuk tuan-tuan perempuan kerana dia sangat tedious lah, perlu diperhatikan satu persatu. Walaupun bagaimanapun saya rasa di peringkat ini adalah lebih kepada peringkat pengoperasian ya, praktikal. Jadi kita akan kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan insya-Allah. Baik, seterusnya Mr. Gunal Doktor, kita lihat kepada yang slide terakhir iaitu rumusan. Okey, rumusan pada teori dan praktikal, tuan-tuan lihat apa yang saya present ini dia ada berhubung kait ya. Daripada awal kita lihat kita pada case study, kita perlu ada engagement dengan industri, kita bawa kepada dunia knowledge, kita bentuk paper, kita kerja, kita buat draft. Draft kita susun senarai semak tata cara pandu aras kepada MOU, NOU dan LOI ni sama juga pandu aras seperti MOU. Tinggal lagi ada elemen yang perlu dikeluarkan. Jadi saya letak sebagai MOU sebagai ibu dia. Okey, NOU dan LOI ni adalah intipati yang boleh diubah suai mengikutkan syarat dan juga keperluan term yang saya nyatakan tadi, iaitu perbezaan ya. Baik, ini adalah perkara yang tuan-tuan perlu perhalusi sebab apa? Melibatkan MOU, NOU, LOI kena ada punca kuasa. Jadi surat perkelinan dinyatakan, punca kuasa pun dinyatakan. Jadi ini paparan yang jelas supaya kita buat satu tindakan itu ada dia punya perkeliling peraturan
daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik, ini sebenarnya list of reference yang saya rujuk sepanjang mengusahakan PowerPoint ini, antaranya laporan daripada bahagian pendidikan teknik vokasional ya pada tahun 2014, Belanjawan 2020, kesan cukai menurut MACC, kemudian kita ada pelan pembangunan, laporan jalan jasri dan juga PPPM. Okay, next slide, Doktor. Okay, next slide please. Okay, question and answer berdasarkan kefahaman tuan-tuan, penguasaan knowledge yang tuan-tuan dapat ini serta penakulan maklumat. Jadi dengan ini presentation saya harap tuan-tuan dapat input yang berguna, bermanfaat. Jadi sebelum saya serahkan kepada moderator, ada perkara-perkara yang ditanya ataupun berhubung berkaitan dengan MOU, NOU, LOI. Jadi saya serah pada moderator untuk kendalikan sesi Q&A. Terima kasih Doktor. Alright, thank you Dr. Muhammad, very brief and very nice. So, contohnya yang last slide tu I'm very impressed. Maksudnya kita pun if you look at IB sekarang adalah NPQL menjadi satu syarat lawatan penandarasan institut swasta di mana kita akan bawa peserta NPQL ni iaitu kebanyakannya daripada penolong kanan ke lawatan industri untuk mendapatkan best practice. So that is the one way lah. So saya nampak daripada penerangan Dr. Ali ni MOU tu we cannot use at this stage dan mungkin kita akan lihat lebih lanjut pada NOU or LOI lah. Letter of intent, now I know what is a letter of intent. Letter of intent ni selalu kita buat lah. Kita akan hantar surat kepada pihak syarikat, pihak industri, maklumkan apa niat kami untuk buat lawatan. So you are right, best practices kita akan letak objective 20. I think letter of intent memang kita sedia maklum, tapi contohnya note of understanding lah. So I buka pada soalan, kalau tuan-tuan ada soalan, I think please you can ask. Selamat pagi Dr. Kunalan, can I ask a question? Sure Dr. Please Dr. Okay, ini soalan ini kepada Dr. Ali. Terima kasih atas penerangan yang agak komprehensif. Saya tertarik bila dengan slide terakhir, bila ditunjukkan perbezaan antara MOU, NOU, Note of Understanding and Letter of Intent. Sebab perbezaan antara Letter of Intent dengan Note of Understanding itu sebab kedua-duanya tidak terikat dengan undang-undang. Jadi dia lebih macam ada dari segi perbezaan dia saya nampak setakat ini ialah dari segi muka surat dan juga satu yang belum dimuktamadkan, satu lagi yang mungkin ada satu kan perjanjian yang dimuktamadkan tapi tidak terikat dengan undang-undang. So soalan saya ialah kami di IEB ini kami akan melakukan konsultansi, ada kerjasama pintar dengan universiti, dengan pihak-pihak luar. Jadi most possible ialah kita boleh gunakan note of understanding dan juga letter of intent. So saya nak mungkin tanya, sebab kami ini bila buat konsultansi kami perlu ada KPI yang perlu dicapai. Tetapi kita tahu bahawa note of understanding dan letter of intent itu macam tak terikat dengan apa-apa. So bagaimana kita boleh ada macam some kind of a KPI supaya pihak yang kita bekerjasama ini dia tahu bahawa this is our deliverables. Macam mana kita nak ikat deliverables itu dalam note of understanding atau letter of intent? Itu soalan saya. Okay, terima kasih Dr. Balasandran. Okay, nice questions and juga feedback. I think at this stage, at the floor, I have my KPP, Encik Suraimi nak bagi pandangan sebelum saya deliver the response. Encik Suraimi. Unmute. Encik Suraimi sedang mute. Press unmute. Okey, Doktor. Okey, sementara kita tunggu apa-apa feedback daripada MyKPP. At first place, bila Doktor mention tentang Encik Suraimi, silakan. Encik Suraimi? Okay. Baik, terima kasih atas soalan tadi. Boleh nampak saya tak? Boleh. Encik Suraimi. Ada problem sikit. Okey. Berkaitan dengan KPI tersebut, itu tergantung kepada institusi tersebut macam mana nak tetapkan KPI. Bagi BPTV, semua
nota kerjasama, letter of intent, MOU kita catatkan dan kita dokumenkan dan kita akan jadikan dia sebagai KPI lah kepada caller-caller tersebut sebab kita nak encourage mereka pergi ke lapangan, ke industri. Sebab tu kita meminta mereka Your line is breaking lah Tuan Suhaimi. Tuan Suhaimi, your line is breaking. Your line is breaking, Tuan Suhaimi. Maybe Dr. Ali, you boleh continue Dr. Ali? Okay, saya akan continue. Okay, saya akan minta bagi masuk ni saya akan minta Cik Azan bantu sekali lagi paparkan keberkesanan MOU kepada KB. Ada kriteria, Dr. Bala tu lihat kepada KPI iaitu kriteria yang memerlukan instrumen menjadikan KPI kepada institusi mengadakan hubungan kerjasama. Yang pertama thoroughly kita lihat kepada high impact industry. Okey, bila kita buat kerjasama, kita kena lihat high impact industry kepada institusi pendidikan. High impact bermaksud doable kebolehan upaya industri menyumbangkan saluran dia panggil sinergi kepada institusi pendidikan dalam bentuk transfer knowledge dan transfer teknologi sehingga membawa kepada budaya inovasi. Budaya inovasi dan juga amalan keusahawanan. Berlaku wujudnya public kita panggil production based enterprise, closed enterprise. So ini yang kita lihat sebagai instrumen iaitu high impact. Yang kedua ethos atau watak institusi berkenaan. Okey, IAB kita tahu sebagai pusat, pusat kita panggil pusat penyedia platform bagi kita panggil peningkatan kepimpinan, ilmu kepimpinan kepada pengetua dan juga guru besar. Jadi ethos ini haruslah integrate dengan industri yang ada kaitan dengan consultancy leadership di peringkat global dan lokal. Jadi ini perkara yang perlu kita lihat ethos atau watak pada institusi berkenaan. Yang ketiga, value for money. Value for money maksudnya elemen yang perlu dijadikan KPI value for money ini itu return of investment. Hari ini saya sediakan satu eksperimen seorang pelajar dan saya bagi knowledge. Dan knowledge itu kita equipkan dengan teori dan praktikal, di end of the day dia dah boleh engage knowledge tersebut dan dibawa kepada industri. So yang ketiga ini adalah melibatkan return of investment sebagai KPI. Apa juga yang kita buat sebagai pelaburan mesti ada hasil, outcome dan juga output. Okey, itu yang ketiga Dr. Bala. Yang keempat iaitu melibatkan CSR. Okay, banyak kali saya sebut tadi corporate social responsibility. This is very powerful because CSR memberikan manfaat yang besar kepada industri bagi menyumbangkan aspek material dan bukan material. Itu yang keempat. Kerana institusi memerlukan dana. Okay, IAB juga boleh bekerjasama dengan mana-mana kepimpinan, gegasi kepimpinan secara domestiknya, luar negaranya ataupun mana peringkat sekalipun melihat kepada acuan kepimpinan berdasarkan teori yang guna pakai sesuai untuk IAB. Dan yang kelima yang terakhir ialah dari segi aspek human development, professional development, iaitu boleh mengangkat darjat ataupun kompetensi IAB, dapat satu knowledge yang boleh mengubah dari segi persepsi, paradigm. So kelima-lima ini saya berkongsi dengan Dr. Bala adalah sebahagian apa yang Cik Suhaimi nak cakap tadi tu Cuma dalam segi memperhalusi lima perkara ini, buat senarai semak. Jika kelima-lima boleh dicapai, maknanya dia adalah dalam kontinum excellent, moderate, baik dan sebagainya. Jadi mengguna pakai filosofi ini, framework ini, saya percaya IAB akan ada satu bentuk reform kepada 5 teori untuk didasari dalam delivery system KPI IAB. Sebab IAB berdiri di bawah kapasiti bahagian. Jika lihat kepada sekolah, dia akan menggunakan 5 komponen. Yang pertama, berorientasikan sekolah itu sebagai hub
hak kecemerlangan, orientasikan model kecemerlangan. Yang kedua, pensyarah ataupun tenaga pengajar atau guru. Yang ketiga, murid. Yang keempat, komuniti. Dan yang kelima, itu masyarakat termasuklah PIBG, industri dan sebagainya. I hope my explanation in response to Dr. Bala, dan saya percaya Cik Suhaimi pun ada konten yang similar dengan apa saya sampaikan. Dr. Ali, can I just clarify can I clarify little bit more? Jadi kami ni di IAB, kami kalau nak buat konsultasi lah dengan agensi-agensi, tak kisahlah sama ada industri ke ataupun agensi perkhidmatan awam dalam atau luar negara, bukan KPM, which is more appropriate, letter of intent or note of understanding? Okey, saya nak baca satu perkeliling yang dinyatakan sebagai punca kuasa, yang diedarkan dalam Mesyuarat Jemaah Menteri pada 10 Mei 2006 bersama dengan evidence, di mana perenggan 4.11 bilangan 7 ini mukadimah sebelum saya respon Dr. Bala, iaitu cadangan kerajaan menandatangani perjanjian atau MOU ataupun MOA dengan pihak asing. Pihak asing merujuk kepada pihak luar perlu dikemukakan untuk pertimbangan persetujuan Jemaah Menteri. So this is going to be sangat berat sebab bila buat MOU, MOA dengan pihak luar perlu mendapat kelulusan Jemaah Menteri. Walau bagaimanapun kita ada satu soft approach di mana MOU atau LOI, might as well kita mula the first initial stage iaitu LOI. Kepada contoh kita boleh ambil pendekatan kepimpinan daripada Simeo sebagai contohlah, iaitu Simeo di Bangkok, Thailand, dari segi kepimpinan instructional, multipliers dalam program latihan kepakaran. So kita perlu nyatakan dengan inisiatif surat hasad atau surat niat. Sebab dalam surat niat itu adalah komponen mentakrifkan siapa kita, latar belakang kita dulu. IAB is a center of excellence, is a hub to provide, to enhance the leaderships among principal and juga headmasters in term of what? Terangkan dulu. After that, surat hasrat tu apakah komponen kerjasama? Dari segi aspek kepakarannya, latihannya, pedagogi, senaraikan. Kemudian yang the end kata this is a part of, this is our intention at the early stage. Sebab tuan-tuan kena sedar ada industri yang tidak bersedia, bukan tidak bersetuju. Dia tidak fit dengan tuan-tuan. Jangan terus jump to the conclusion, terus direct kepada institusi tersebut. Kita mengulakan dengan letter of intent is a more appropriate dan berhemah menyantuni usaha niat kita mulakan kerjasama. Bila kita jelaskan semua tu, give them time to reply. Sebab bila dia reply, dia akan kata this is our fit, this is our momentum. Then barulah wujud satu feedback tindak balas. Bila dah bersetuju, come to the nota persefahaman. Nota persefahaman tadi, apabila tuan tak masuk MOU, kerana MOU perlu masuk Jemaah Menteri, kelulusan Jemaah Menteri, MOU iskat satu perjanjian tidak terikat. Thoroughly, kapasiti dia adalah sangat terbuka. Dari segi gagasan pendidikan. So dia tidak ada menyebut tentang modal, pelaburan, implikasi kewangan yang thoroughly tidak perlu kita panggil ada dalam MOU tersebut. So note of understanding atau nota kerjasama study dulu what is apa yang dia punya apa dia punya package untuk dia provide kepada IAB, kemampuan dia, itu yang perkara yang kita lihat. So my advice Dr. Bala, put as a platform where put the milestone. Timeline. This we will start with letter of intent, cover all. Explanation, what is IAB about, what is going to be for the program if we do the connection, linkages. Then tell them, this is what we have, this is what we need. And then after you send the letter of intent, it's more appropriate, much appropriate for them to explain. After you get some feedback, then you'll see, you study and analysis and proceed further up with nota kerjasama. This is what my advice to you, Dr. Bala. Thank you very much, Dr. Ali. Thank you very much. Welcome, most welcome. Thank you Dr. Ali, thank you Dr. Bala. Any more questions? Kalau ada soalan apa-apa, ada lagi soalan dah? I think that's no more questions. So Dr. Ali, in the chat box, you can see a lot of people requesting for your PowerPoint. And of course, with your permission, if you say can, I will share to them, no problem.
Okay, Dr. Penalia, it's much appreciate. Maybe we can listen some advice from Puan Nohana. Maybe Puan Nohana is with you. Puan Nohana, I will definitely. our timbalan to deliver some knowledge because she has a lot of experience as well with industry. Maybe she can patronize I just want the to program make as well. to summarize. That's why I just want to make it to the last slot. Yes. So the PowerPoint shouldn't be a problem. I can share Dr. Ali with your permission. And siapa-siapa yang perlukan recording hari pun, so please hantar email. Saya dah share email dalam chat box. Email pada saya, so I will give. Okay, for Norana, so please we are waiting to hear your voice and also your advice or your further advice to us, please. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good afternoon to Dr. Kunalan, my fellow colleagues in BPL TV and to all the participants. Can you hear me? Can Doctor? Can Puan, no problem. Okay. Yes Puan, can Puan. Clear. Jadi apa yang telah diterangkan oleh Dr. Ali is already very very clear. MOU, NOU and letter of intent, LOI. But maybe in terms of explanation, we are more basically on industry. But I know that what IAB wants is not only for KV but also for other schools as well when you have your NPQEL participants, because it depends on the needs of the school. Okay, I give you an example. When I finished my NPQH, I was in VI, so they have niche area. So when they have niche area, they have people from schools from Korea and Japan because their niche area is banned. So every year they have visits to KL and we also go to Japan or Korea. But at that time, I don't have any knowledge about NOU or LOI. We just do it mutually. Cuma saya nak cakap di sini bahawa it's not a matter of NOU, how many you have signed, but kalau you ada beratus-ratus pun tapi program kerjasama kolaborasi tu tak berjalan, it doesn't mean anything. But if you only have one tapi program kerjasama tu mendatangkan faedah kepada dua-dua pihak, then that is good. Because biasanya industri yang Dr. Ali kata tak bersedia means dia tak tahu apa nak buat. So kita yang kena bimbing diorang. But now di KL ramai industri. Saya tadi pun baru dapat from some chef yang nak buka perniagaan yang memerlukan pelajar-pelajar untuk bekerja. So these are the things that sometimes you don't have to have a NOU, LOI, but you can still do it. But it's better to have it noted somewhere or documented in form of NOU or LOI. So saya harap semua yang di KB memang dah biasa di SMT, tapi untuk sekolah-sekolah maybe we focus on their niche area. It could be on language, it could be on other subjects, it could be on co-curricular activities depending on the schools. So actually hubungan industri ni boleh membawa banyak keseronokan pelajar untuk berada di sekolah, because this is what we want for the students as well and the teachers, that ada kelainan bila kita menjalankan sesi pembelajaran dan pengajaran. Lebih-lebih lagi sekarang di zaman masa MCO ni, many things can be done walaupun tak boleh bersemuka, we can do it online. So it will be very interesting for the students. So I hope kalau ada peluang, maybe you can invite in case you need my staff to untuk memberi penerangan pada peserta NPQEL, saya izinkan, dan if you need the notes pun boleh. I think with the notes that Dr. Ali yang dah berikan, kita boleh guna bersama untuk memahami apa itu MOU, NOU dan juga LOI. So I wish you all the best and I hope kalau ada apa-apa persoalan lagi boleh diajukan kepada Dr. Ali atau kepada saya pada bila-bila masa. So thank you very much. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much Puan Norana. So nanti saya rasa banyak yang sharing yang Puan Norana to start with the 6th February, I think 1 month 6 January, banyak yang Puan Norana share with us, and it's not easy and I think it's very easy to work with you. Thank you very much.
That is we appreciate. Dan for the continuous, kita akan the next step do a plan how to do the module, starting point of module dalam pengurusan MOU, and LOI, and that we will come back to you Puan Norhana. Maybe kita akan buat surat pertama iaitu letter of intent, then followed by note of understanding with you with the bahagian technical occasional again. So this is the first step for IAB to do and learn from. And thank you very much, Dr. Ali, for your commitment that you show past 1 month. I think almost every week we are in the contact, Dr. Ali, even until to the poster, banner, everything. Yes. Okay, thank you very much. This is a very good sharing. So I pass it over to my KJ to say a few words. KJ, Dr. Iliana, are you in the line, Dr. Iliana? Yes, okay, Assalamualaikum and a very good morning to everyone. Waalaikumsalam. Okay, terima kasih Dr. Ali untuk perkongsian yang sangat bermanfaat. Okay, hopefully semua akan mendapat benefit from the sharing. Terima kasih banyak juga kepada Puan Norhana kerana sudi memberi sepatah dua kata sharing dengan kita juga. Terima kasih banyak kepada IABians, okay, dengan semua rakan-rakan KV lah kerana sudi untuk bersama kita pada hari ini untuk mendapat something daripada sharing ni. Terima kasih banyak. So I hope this will be the first step to collaboration, hopefully. Kita start with small, okay, insyaAllah kita try to work out on something lah, insyaAllah. Jadi terima kasih banyak kepada Dr. Ali again, Puan Norhana, BPL TV, terima kasih banyak rakan-rakan KV, rakan-rakan IAB, terima kasih semua, terima kasih banyak. Okay, I think that's all. Thank you very much. Okay, thank you Dr. Iliana, my KJ, Ketua Jabatan Jabatan Kerjasama Luar dan Antarabangsa. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, last word from me. I dah bagi dua borang di sana, link. One is the form, one is the system ID. Dan sistem ID ni akan access dan automatic selepas sejana bikin 64, tuan-tuan can print sijil online. And also you can go to SPL KPM, tak perlu register apa-apa, you will link directly to SPL KPM. Dan I perlu ada juga tampilkan one more link, that is a form Google, melalui Google Form. That is very important kepada luar IB, staff luar IB, maksudnya daripada college vocational lah. And kalau pernah menghadiri kursus macam Puan Oraida pernah menghadiri kursus, pengarah KV pernah menghadiri kursus di IB, shouldn't be a problem. Informasi ada di sana. Pada kali pertama masuk dalam sistem IB, you only cater IC saja, nombor kad pengenalan. So maklumat lain tidak ada. So I will grab from the Google and I will register again. Alright? Dan lepas jana, you automatic akan masuk dalam SPL KPM. Dan juga di sini ada banyak permohonan untuk recording and everything. I will try my best, tuan-tuan dan puan-puan. It's better, I already given you my email. I already given you my email link. Alright? So, send me hi to the email so that I can really proceed to you lah, tuan-tuan dan puan-puan. Also PowerPoint and everything. Alright? I also given my email. I even can give you my phone number. Anything, problem, you come back to me. Technical issue lah, contohnya tak masuk dalam SPL, KPM ke dan sebagainya, please come back to me. I will try to help, try to help. I've got a staff here, they also really enough to help. Okay, so lastly, thank you very much. This is the first step, that's what our KJ said, this is the first step. We will, in a short while, we will come back and try to do starting form for the module. Alright, and that of course we need your advice, especially from Puan Norhana, Encik Suraimi, and also Dr. Muhammad Ali. We will come back with the letter of intent in detail and what we want to do, guideline and everything for 6 hours or 8 hours lecture, and so that the schools down there, the schools will do a proper. So they are linked with the international level also, so they will do it in the proper. That's what we want actually, semua mengikut peraturan dan legalize and everything. Alright, with that, saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya juga mohon maaf tuan-tuan dan puan-puan. Ikut Google Meet, you only can cater 400. I'm very sorry. Even IB lectures, few of them also cannot come in. Alright, and I also received a message from a college vocational. Some of them, I was a penyelidik for some of the penolong kanan there. They also messaged me personally, they cannot go in.
So I'm very sorry tuan-tuan dan puan. We also never expected this kind of response. In future, we will look at some other link, that means we will publish to YouTube. YouTube can go for thousands. Or we can go for Zoom. Zoom also can go for 1,000 members. So Dr. Ali, I'm on mark. That's why I asked you earlier, how much is the respondent? We also never assume you will get this kind of thing. So far in my record, I got 119 participants all over Malaysia, from Sabah to Sarawak, from Penang and everything. So this is a very good response. So Dr. Ali, this is a lesson to learn for us also. In future, we will link with YouTube. Kalau YouTube, semua ramai boleh masuk. Puan, I'm very sorry. Please convey my apologize to the college occasional people. Alright. So thank you very much. Thank you. Doktor, sesi fotografi doktor, sesi bergambar. Ya, okay. So masing-masing bersedia. Okay. That means all of you video lah kan? So I think dari IAB boleh snapshot. Dr. Iliana, please. Alright. Okay. Okay, lovely doktor. Yeah, so yang saya I'm lucky, Puan Warana is there, Dr. Ali is there, my KJ is there, my KJ Einstein pun ada, dia Agraf is there. So I hope KJ daripada utara pun ada, Puan Ilmun pun ada, so aku paksa lelaki lah. Alright, thank you very much, Dr. Ali. Thank you everyone. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Thank you, Dr. Ali. Thank you. Thank you, Puan Thank you, Warana. Dr. Ali. Thank you, Dr. Christine. Thank you very much for the Christine, how are you, Christine? Yeah. Okay, fine. Okay.